Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat kita malam ni, sekali lagi kita berjumpa dalam Wakaf Ilmi, dan malam ini malam yang ke 43, siri yang ke 43 Wakaf Ilmi kita. Maknanya Wakaf Ilmi sudah pun bersiaran selama 42 kali, dan malam ni adalah malam yang 43. Dan malam ini kita akan cerita sikit, borak-borak, sembang-sembang mengenai satu isu yang isu ni dia tak berkesudahan lah. Isu ni akan ada setiap masa, setiap zaman, dan dia akan ada pada setiap isu, iaitu realiti khilaf membawa rahmat. Jadi betul ke tidak khilaf ini membawa rahmah? Kita tengok pada realitinya, dan kita akan sembang-sembang, kita akan buat-buat. Jadi malam ni kita ada sahabat kita yang lama tak bersama dengan kita ni, iaitu Dr. Wan Azimin. Dr. Wan Azimin. Dr. Wan, apa khabar? Alhamdulillah, lama tak jumpa. Itulah, lama tak jumpa ni. Sihat Malik? Alhamdulillah, sihat. Okey, kita juga malam ni bersama dengan tuan rumah, tuan Wakaf ni yang bersama-sama. Tuan Wakaf, ada seorang lagi tuan Wakaf tak masuk ni lagu mana tak tahu, ada masalah tu, iaitu Ustaz Amir kita. Apa Ustaz Amir? Alhamdulillah, khair. Khair, jadi Kata okey. Alhamdulillah. Hujan pasir mah kan? Tak naik air lagi ke? Air tak ada, hujan gitik-gitik lah. Oh, maknanya tak naik air lagi lah kawasan tu deh. Tak. Sebab kita bersimpati dengan sahabat-sahabat kita yang berada di Lembah Kelang setakat ni. Mereka pula giliran mereka lah untuk menerima ujian daripada Allah dengan banjir yang kita kata mengejut lah deh. Banjir yang mengejut, yang terburuk. Yang terburuk. Sebagaimana berlaku di Kelantan kita dulu pada tahun 2014. Tak ada siapa seka dah. Kawasan yang tidak pernah kena banjir pun habis bumbung lah, tinggal bumbung sikit. Lepas tu Johor 2017. Johor 2017 hamba duduk situ lagi masa tu. Oh, masa tu betul. Batu Pahat. Oh gitu. Maknanya masa tu 2017 deh. Ni 2019, 2021. Bermakna berderet-deret lah di antara daripada tahun 2014 tu, berderet-deret. Jadi satu musibah yang berbagai dah orang buat tanggapannya. Dalam bab banjir ni pun sebenarnya ada khilaf dah. Ada macam-macam dah buat ada khilaf dah. Ada khilaf dah dalam bab banjir saja. Jadi kalau kita boleh dah kita cerita malam ni dah, bahawa khilaf ni dia memang berlaku pada apa-apa isu saja. Setiap isu adanya khilaf, adanya perselisihan pandangan, perselisihan pendapat. Jadi kita malam ni kita ambil satu hadis yang dikatakan hadis, iaitu ikhtilaf ummati rahmah. Ikhtilaf ummati rahmah ni ada pandangan-pandangan ahli hadis, pakar-pakar dalam hadis, dia kata hadis ni adalah hadis yang dhaif. Berbagai jalur, saya cek tengok, berbagai jalur, berbagai sanad, semua tu tidak ada yang mengatakan hadis ni sahih ataupun hasan. Dia tak pergi ke tahap tu, tapi dia duduk di tahap yang dhaif. Dan ada juga macam Syekh Al-Albani, dia kata hadis ni maudhu' la aslalaha, dia kata memang hadis yang tidak ada asal, bermakna dia memaudhu'kan, makna dia kata hadis ni adalah palsu, tidak boleh disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, ungkapan ikhtilaf ummati rahmah ini
perselisihan umat ini membawa rahmah, ini sangat popular dan kita rasa Ustaz Amir pun dari kecil dulu lagi dengar dah. Ustaz-ustaz kita dulu ya ada bahawa perbezaan pendapat ni membawa rahmat. Saya pun gitu juga, cumanya bila kita tengok dulu dia punya definisi lah. Apa itu khilaf? Khilaf maksudnya berselisih, tak serupa. Mu kata kanan, aku kata kiri. Itu dia panggil khilaf. Tidak pergi kata mu kanan, aku pun kanan juga. Tak. Khilaf ni maksud berselisih pandangan. Daripada satu pandangan menjadi dua pandangan, mari sore lagi jadi tiga pandangan, mari sore lagi jadi empat pandangan, dan mari berapa-berapa orang pun adalah pandangan-pandangan yang tersendiri. Dan pandangan-pandangan ini bila kita sebut pandangan, dia bukan pikiran. Pandangan ni beza dengan pemikiran. Pemikiran ni kita mikir. Pandangan ini dia mesti berasas kepada hujah-hujah. Sama ada hujah saya kata kok kiri, kena kona kiri, ada hujah saya apa nak pergi kok kiri. Orang nak pergi kok kanan, dia kata ada hujah dia. Itu namanya pandangan, bukan ikut sedak. Kalau ikut sedak dia bukan pandangan. Dia bukan pandangan. Jadi kita nak cerita malam ni ialah perbezaan pandangan. Maksudnya kalau lah kita tiga orang ni, Ustaz Amir, Dr. Wei, saya, bermakna kalau kita ada tiga pandangan, bermakna masing-masing kena ada hujah di atas pandangan yang kita bawa tu. Kalau tak ada hujah, maka itu tidak dipanggil pandangan. Tu dia panggil fikir gitu-gitu je. Fikir, berasa fikir lah gitu. Tu memang tidak termasuk dalam perbincangan kita lah. Yang pertamanya ikhtilaf ataupun khilaf. Yang keduanya ialah rahmah. Rahmah ini ialah sesuatu yang selama-lama dah kita sebut rahmat daripada Allah. Rahmat ini memang mari daripada Allah. Tidak ada siapa yang boleh beri rahmat ni. Rahmat ni Allah yang boleh bagi. Dan dalam bahasa kita ni rahmat ni ialah kasih sayang, keselesaan, kesenangan, dekat-dekat dengan nikmat. Kita ada sahabat kita masuk ni. Ada sahabat kita masuk ni, lagu mana jadi kedua tengok dulu. Agak-agak dia line dia bagus. Ustaz Yusri ada masuk sama dengan kita, tak ada putus lah. Tadi nak masuk kali. Okey. Rahmat ni ialah dia lebih kurang dengan nikmat. Maksudnya dia memberi kasih sayang. Adakah dengan kita berselisih itu menjalin kasih sayang? Itu satu benda yang kita boleh fikirkanlah. Adakah dengan orang kata dengan perselisihan, mu kok tu aku kok ni, lepas tu timbul kasih sayang. Satu. Dan khilaf ini, khilaf lawan dia ialah muafakat. Khilaf lawan dia muafakat. Mana lebih rahmat di antara muafakat, kesepakatan dengan perselisihan. Jadi tentu sekali kalau kita tengok mudah-mudah dari segi logiknya pun, dia adalah tentu sekali persepakatan itulah yang lebih baik daripada perselisihan. Sebab tu ada persepakatan ni, kalau kita tiga orang ni bersetuju dalam satu isu, maka kita panggil ijma'. Istilah ijma' lebih kurang gitulah. Maknanya kita dah ijma' bersepakat. Tentulah lebih baik dan lebih kuat daripada pandangan yang berbeza. Jadi situ, tapi pelik apa yang jadi rahmah, ikhtilaf ummati rahmah. Itu jadi kita nak bincang malam ni, itu sesuatu yang agak kontra dengan apa yang berlaku. Adakah dia hanya realiti ataupun dia hanya gitu saja. Dan kita tengok kalaulah dia ni toleh perselisihan ni bukan rahmat, kita kata lah kan. Kalau kita kata perselisihan ni bukan rahmat, muafakat je rahmat, apa pula timbulnya berbagai mazhab dalam agama kita. Apa yang timbul berbagai-bagai mazhab tu? Tak okeylah kalau begitu. Kalaulah hanya muafakat saja yang rahmat, tentu sekali kita dihalang daripada bercanggah, berkhilaf. Sedangkan dalam semua isu fiqh terutamanya, semuanya ada khilaf. Semuanya ada khilaf. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada ahlan wa sahlan kepada Ustaz Yusri. Agak-agak lain Ustaz Yusri molek malam ni. Minggu lepas pun lain dia sekejap ada, lepas tu hilang gaib di ujung-ujung siaran kita, dia hilang gaib. Jadi okey, Ustaz Yusri kita dah masuk insya-Allah. Allah. Cabaran. Jadi kita akan memulakan perbincangan kita malam ni. Saya nak bagi ruang sedikit kepada Dr. Wan Azimin. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidakwatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ni kita dapat sama-sama bertemu mata kembali lah. Lama dah tak bersua mata ni dalam program Wakaf Ilmu, Wakaf Ilmi, dan sahabat-sahabat saya masih lagi istiqamah belakang ni. Masih lagi atas wakaf lagi ni. Tak tinggal wakaf. Saya dengan wakaf. Punya hujan pun duduk atas wakaf. Tak tinggal wakaf kita bagus. Wakaf, sebab wakaf kita asalnya nak bincang tajuk ilmu. Kalau mai haji, kalau tak pergi ke mana dah. Kalau tolak haji. Terima kasihlah pada pihak Fadil, Ustaz Abdul Sattar, dan juga Fadil Ustaz Yusri, Ustaz Amir yang sanggup berada dalam satu perbincangan yang secara kita nak bincang realiti yang berlaku ni. Apabila kita tengok tajuk yang diberi ni, realiti khilaf membawa rahmah. Tajuk dia beri ni comel ni. Satu tajuk yang seharusnya memberi kepada kita sudut pandangan yang boleh dilihat pada pelbagai sudut lah. Pelbagai sudut kita boleh lihat pada sudut realiti ni, realiti khilaf. Walaupun Fadil Ustaz moderator ni hanya bicara tajuk mahwal khilaf, mahwal rahmah. Tapi sebenarnya kalau kita tengok realiti jadi luas lalu. Realiti law ni kita hadapi ni adalah masalah wujudnya perbezaan pandangan. Menarik juga kalau kita baca-baca sikit sebanyak istilah ni, perkataan istilah diguna ni, khilaf. Khilaf pada pandangan setengah pihak adalah merupakan satu khilaf yang umum sifat dia. So umum, semua orang boleh berkhilaf. Berpandangan, berbeza pandangan. Tapi kalau sudut disebut sebagai ikhtilaf, makna dia ianya ada pandangan penulisan yang mengatakan kalau ikhtilaf merujuk pada perbezaan pandangan di kalangan orang mujtahidin, ulama-ulama yang boleh ijtihad. Maka perbincangan berkaitan dengan ikhtilaf ini adalah satu perbincangan yang nak tengok pada dalil dia, asas-asas perbezaan pandangan para ulama-ulama mujtahidin. Itu ada pandangan lagu tu. Tapi kalau pandangan Dr. Abdul Karim Zaidan, dia kata sama lah. Kalau kita buka kitab Dr. Abdul Karim Zaidan, dia kata khilaf ke, ikhtilaf ke sama lah. Dua-dua memberi maksud yang sama. Perbeza pandangan, berbeza pendapat. Selisih belaka. Jadi tak apalah. Kalau kita nak sebut tentang umum pun tak apa, bicara tajuk ni. Ataupun kalau kita tunjuk ikhtilaf di kalangan ulama ataupun ulama mujtahidin pun boleh juga. Secara yang pandangan skop bicara kita boleh belaka. Tak apa. Yang paling pentingnya kita tengok kita tafsir khususi lah, tafsir menyekat status hadis. Kita kalau bicara status hadis juga agak sepit kita ni, agak sepit. Hadis dhaif, hadis maudhu' agak sepit. Jadi kita bicara realiti tadi. Depan tajuk mukadimah ni realiti khilaf dan membawa rahmah. Kita tengok realiti. Setakat mana realiti kita nak tengok sudut. Ada ruang-ruang khilaf yang memberi rahmat. Ada unsur kelapangan, keselesaan kepada kehidupan kita itu sendiri. Ni kita boleh tengok sudut tu lah. Saya tengok pada sudut tu. Okey, pada sudut yang seterusnya kita tengok asas lah kita ni. Kita tengok asas kita. Kita ni dalam bentuk Allah menciptakan kita ni dalam bentuk pelbagai watak, pelbagai warna kulit, pelbagai budaya. Itu adalah fitrah kita. Allah jadikan kita berdasarkan pada ayat Quran yang masyhur kita baca sama, ya Yuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Au kama qala, betul kah? Makna dia, wahai manusia, sesungguhnya aku jadikan di kalangan kamu ini ada lelaki, ada perempuan, dan jadikan kepada kamu ini ada bangsa-bangsa dan kabilah-kabilah supaya kamu lita'arafu, supaya kamu dapat berkenal-kenalan. Kenal. Membawa maksud kita
kenal pada sudut latar belakang dia, ilmu dia, kecenderungan dia dan sebagainya. Jadi kalau ni pun kita Allah sebut bahawa kewujudan manusia pun ada pelbagai-bagai bentuk, berbagai-bagai kaum, ras, dan perkara ni adalah merupakan satu fitrah sudah semestinya. Ianya ada pada sudut pandangan, sudah semestinya ada fitrahnya, ada unsur berbeza pandangan. Hidup kita duduk dalam kawasan tropika, geografi ni khatulistiwa. Khatulistiwa. Kena. Jadi kita mengaji geografi dulu ni. Biasa je ni. Hidup dalam KDM mari jari-jari sekali, mungkin musim tengkujuh ni biasa je lah. Kita ni tak pelik. Kita cedek dah payung apa gini nak jalan musim-musim bulan 11 bulan 12 ni. Jadi itu suasana kita. Tapi kalau orang tak biasa mari, maka itu merupakan satu perkara yang baru bagi dia. Satu benda baru bagi dia. Orang putih mari sini hujan saya kata. Dia tak biasa. Ataupun orang Arab deh. Orang Arab jari-jari jumpa hujan ni. Kita hujan gini, biasa. Orang Arab bunyi Dr. Wen, orang Arab bunyi kilat peti, dia ingat nak kemak dah. Dia ingat nak kemak dah. Boleh jari lagu kilat. Jangan je. Betul. Nak sebut tu environment tu menjadikan persepsi tu ataupun cara mikir dia, cara tindakan dia tu, kehidupan dia ada kesan. Kita ni beza Sebab kita lagi negara sejuk lah. Kena darjah Celsius, 4 darjah Celsius aja. Tak nanti kau kosong. Semua hidup dah. Semua hidup dah. Badan kita tak tahan dah. Pengalaman hamba dah. Semua hidup sok-sek dah. Tak boleh dah. Gitulah. Makna dia beza. Patut tubuh kita sendiri pun akan menerima perubahan. Perbezaan cuaca, perbezaan suasana. Bahasa sama telah lah. Sudut bahasa lagi lah teruk. Kita ni. Jadi kalau saya nak kait sikit, kita nak pergi pada sudut luas sikit pada sudut agama. Pada asasnya kalau kita berbicara tajuk khilaf, maka perkara yang kita nak sebut tentang agama, kita terpaksa berbicara tentang akidah. Dalam persoalan akidah, yang mana nilai-nilai dan perkara-perkara yang wajib diimani, wajib dipercaya ni, ianya suatu perkara yang kalau sesama Islam, ianya sepatutnya tidak patut ada unsur khilaf. Tidak ada unsur pandangan, berbeza pandangan. Apatah lagi perkara ini sabit ianya berdasarkan pada dalil-dalil yang qat'i. Dalil yang asas, Quran, sunnah yang jelas. Tak ada petikai dah. Percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada kitab, percaya pada malaikat. 6 rukun iman tu sebenarnya tidak ada. Tak payah baloh lah tajuk tu. Jadi ini perkara yang seharusnya orang panggil sawabik. Perkara yang tetap. Sesama kita ni kalau kita pergi pada sudut akidah yang sama, sepatutnya ianya tidak lagi bawa kepada perpecahan. Itu asasnya. Makna dia dalam bab akidah, Al-Fadhil Ustaz, kita seharusnya tidak ada khilaf, tak payah bicara tajuk khilaf. Sekiranya dalam bab perkara akidah. Namun dalam aspek yang lebih luas, dalam aspek kehidupan, dalam aspek kehidupan, macam mana kita ingin hidup dalam dunia ni, maka ianya ada satu perkara yang seharusnya pelbagai pandangan kecenderungan menyebabkan kita ni boleh berlaku perbezaan pandangan dalam kehidupan. Sebelum pada saya masuk tajuk kehidupan ni, kita bicara tajuk ibadah dulu. Dalam bab ibadah, asal daripada bahasa, Amba sebut tadi, antara perkara bawa pada khilaf ini, antaranya adalah pemahaman bahasa. Okey, mudah. Okey, Dr. Wek, kita berhenti situ dulu. Kita pergi kepada ibadah ni. Okey, kita nak pergi kepada ibadah. Jadi sebelum kita pergi ke ibadah tu lebih spesifik sebab kita tak sempat bicara akidah. Sebab akidah ni pun sebenarnya suatu yang sepatutnya tidak menjadi satu benda khilaf sebagaimana Dr. Wek kata tadi lah. Dari segi yang usul akidah itu tidak ada perbezaan, tidak ada perselisihan. Cuma mungkin ada juga sedikit-sedikit yang furuk dia. Cabang-cabang yang kecil-kecil tu mungkin di situ adalah kita kata ada sedikit
perselisihan, dan perselisihan itu yang tidak membawa kepada mudarat, kepada kepercayaan dan akidah kita. Okey, jadi kita berhenti situ dulu lah. Kita berhenti situ dulu. Kita nak pergi kepada ibadah lepas ni. Cuma kita nak tanya, nak dengar sikit pandangan daripada Ustaz Amir mengenai ikhtilaf ataupun khilaf ni. Lagu mana Ustaz Amir nak royak? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator Ustaz Sata yang dihormati dua ahli panel kita yang bersama kita pada malam ini, Dr. Wer dengan Ustaz Yusri. Jadi tajuk perbincangan kita malam ini ialah berkaitan dengan ikhtilafu ummati rahmat. Jadi kita pun sedia maklum bahawa ikhtilafu ummati rahmah ni dia Ustaz Sata sebut tadilah, dia bukan hadis lah. Dia bukan hadis yang sahih, hadis yang kuat, tak ada. Cuma ada saja. Orang kata dia ada kata hadis dhaif tu daripada Imam As-Sayuti. Imam As-Sayuti. Tu pun dhaif. Lepas tu bila kita tengok perhati semua memang la aslal, tidak sahih, tidak apa macam-macam lah. Jadi itu asas perbincangan kita pada malam ni. Jadi saya nak bawa firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman dalam surah Asy-Syura. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau sya'allahu la ja'alahum ummatan wahidah walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Surah Asy-Syura ayat 8. Maksud dia, dan sekiranya Allah SWT menjadikan mereka satu umat. Kalau Allah ni nak jadikan mereka satu umat, jadi kita manusia lah. Kalau Allah nak buat kita ni satu umat. Satu umat ni makna tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Tak ada khilaf sikit abu, tak ikhtilaf sikit abu. Jadi boleh. Allah kata boleh. La ja'alahum ummatan wahidah. Nescaya Allah boleh buat. Kelip mata je. Tapi walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, tapi Allah buat juga kita ni akan berkhilaf. Dan kita akan berikhtilaf. Pokok mana pun. Dua perkataan itu. Khilaf ke ikhtilaf ke. Jadi lebih kurang makna dia secara umumnya. Baik. Jadi kalau Allah nak buat kita jadi satu umat, tak berkhilaf, tak balah, tak kekoh, tak gapo, boleh. Tak ada masalah sekelip mata. Tapi apa berlaku juga? Seleheng, balah, siapa balah tu siapa peringkat tak tegur menegur, siapa peringkat putus silaturahim, siapa peringkat berlaku pergaduhan, pembunuhan, dan sampai satu tahap, satu peringkat daripada hak kecil tadi, dia boleh siapa berlakunya pembunuhan. Tu hakikat realiti hak berlaku daripada khilaf ni. Apa pun, saya kata, walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmati. Tetapi Allah SWT, dia sengaja buat benda tu, dia akan masuk ke siapa-siapa. Orang yang dia nak tu dah ada rahmat dia. Untuk memperoleh rahmat dia, kasih sayang dia, untuk menjadi pilihan dia. Jadi kita boleh ambil dua kefahaman di sini. Bila kita khilaf, dia balik pada niat kita. Niat kita, adakah kita khilaf tu kerana Allah, kerana Rasulullah, kerana nak cari kebenaran, ataupun kita khilaf tu, kita ikhtilaf itu kerana nak ikut hawa nafsu kita, kerana ada kepentingan tertentu, ada tengok situ. Jadi orang kerana dia nak cari rahmat Allah, nak cari keredaan Allah, nak cari kebenaran, maka dia akan masuk dalam rahmat Allah SWT. Dia khilaf tu, dia ikhtilaf tu. Tapi kerana dia nak kebenaran, dia nak kebenaran, dia mungkin sampai satu tahap nyawa dia terkorban, kata dah satu tahap nyawa dia terkorban, maka khilaf dia tadi, ikhtilaf dia tadi, dia masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan hal tadi.
khilaf juga, ikhtilaf juga, tapi kerana dia nak bawa benda yang salah. Dia kerana nak memperbodoh ke manusia. Dia saja bawa benda-benda khilaf nak memperbodoh ke orang ramai, memperbodoh ke manusia. Jadi orang ni kerana niat dia tadi tak betul, maka dia tak akan masuk bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wal-zalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Ada pun orang zalim ni Allah SWT tidak bagi perlindungan kepada dia dan Allah tidak bagi pertolongan kepada dia. Jadi kita boleh bahas situ, kita boleh buka panggung sini ni. Makna khilaf ni tak apa. Khilaf ni tak apa. Tu kita nak pegang malam ni. Kita jangan satu bila baca, kita takut bila sebut macam moderator kita sebut tadi, bila sebut ikhtilaf ni seolah-olah bila sebut ikhtilaf ni dia balah, ada syiqaq, dia berlaku syiqaq, pertelingkuh ke apa. Jadi bila sebut pertelingkuh ni bagi tak comel lah, bagi tak molek ya. Jadi lebih baik kita dia lah. Seolah-olahnya begitu. Tapi kita dia dalam nak kita dia takut nak balah menegakkan kebenaran. Itu jadi tetek bisu pula. Bagaimana? Ya pula. Betul. Jadi tetek bisu pula. Jadi balik kepada hadis tadi, walaupun dia kita ambil lah hak dhaif daripada Imam As-Sayuti tu. Mana dalam khilaf ni sebenarnya ada rahmat, betul ada rahmat. Rahmat untuk siapa? Orang nak cari kebenaran. Orang nak cari kebenaran. Nak menegakkan kebenaran dan nak meruntuhkan kebatilan, walaupun dia apa dia putus adik-beradik, putus keluarga, putus sahabat, putus tak apa, tak menjadi masalah. Kalau kita tengok Rasulullah SAW sendiri pun putus. Dengan Pak Dara dengan Abu Lahab dia tu ikhtilaf juga tu. Rasulullah bawa pada tauhid, pada Allah SWT. Ada Pak Abu Lahab tu, dia walaupun hati kecil dia menerima Allah SWT sebagai Rabb, tapi dia mensyirikkan Allah SWT dari sudut uluhiyah. Jadi batu berlaku pertemuan pertentangan. Batu adakah Nabi undur? Tak, Nabi tak undur. Gitu. Jadi kok mana kita kena yakin dulu, kita nak bawa betul kalau kita nak bawa ni ikut syariat Allah, betul dengan kehendak Allah dan Nabi Muhammad SAW, maka kita teruskanlah. Dan walaupun timbul apa masalah pun kita hadapilah. Itu mukadimah daripada hamba lah. Jadi hamba suka balik kepada moderator kita. Okey, terima kasih Ustaz Amir. Betul? Kita tak nak khilaf dengan Ustaz Amir ni. Dia kata betul. Okey. Maknanya ada sekarang ni ada dua persepsi ataupun dua pandangan. Yang satunya tadi kata khilaf ini betul, kalau khilaf ni dia membawa rahmat. Dan Ustaz Amir telah buktikan bahawa khilaf ni ada masanya dia membawa kepada rahmat. Sebagaimana sahabat kita ni Abu Ifran dia kata dia kata khilaf ni ada dua, dia kata, iaitu khilaf tatawuk ke apa dia tu, tanawuk lah. Khilaf tanawuk maknanya khilaf yang berbagai-bagai. Satu lagi perselisihan yang tudad, yang tadad ni rasa berlawanan, yang berlawan ni putih, orang ni kata putih, waktu kata hitam. Rasa gitulah, mungkinlah. Saya pun tak faham sangat ni, tapi dia kata gitu. Dia kata cuba hurai bagaimana sepatutnya khilaf itu berlaku dalam agama. Bagaimana sepatutnya khilaf ni dia boleh berlaku dalam agama. Jadi mana khilaf yang dikatakan boleh itulah Abu Irfan dia nak minta kita huraikan. Mungkin kita tidak akan menjawab soalan ni, tapi kita respon sikit-sikit. Mungkin dalam kita bincang-bincang ni terjawab soalan ni. Jadi kita molek lain, Ustaz Yusri pun nampak jelas molek tu. Kita nak dengar Ustaz Yusri sepatah dua. Boleh kah? Sila Ustaz Yusri. Kalau boleh. Tak dengar ke dia tak dengar kita, tak apa. Tak lagi. Dia tak dengar ni.
Tak apa, kalau gitu kita pergi kepada apa yang nak dibincangkan, nak pergi sikit lagi tadi. Mungkin akan terjawab soalan daripada Abu Irfan ni, iaitu khilaf yang dibenarkan di dalam ibadat. Jadi kita nak minta Dr. Wan untuk cerita sikit mengenai khilaf dalam ibadat ni. Silakan. Okey, insya-Allah kita sambung balik perbincangan kita tajuk khilaf ini. Jadi kalau kita lihat pada sudut yang lebih aspek-aspek yang membawa kepada khilaf di kalangan para fuqaha. Jadi kalau antara yang biasa dirujuklah kalau kita baca kitab-kitab fiqh ni, kitab usul fiqh yang membincangkan tentang di manakah punca khilaf, termasuklah yang saya sebut kalau kita kait tentang ibadah masih lagi juga berlaku, kerana kerana adalah maksud pemahaman tentang bahasa, pemahaman bahasa itu sendiri. Sebab apabila bahasa itu difahami pada sudut yang tertentu, maka ianya mengeluarkan hukum yang tertentu, khusus hukum berbeza dengan pandangan yang selain lainnya. Maka kalau dilihat pada sudut yang lain, pada sudut bahasa juga, maka ia menimbulkan satu hukum yang khusus. Sebagai contohlah, kita ambil contoh pandangan ayat Quran, wamsahu biru'usikum, wudu dalam bab wudu, ambil wudu ni berkata biru'usikum, wamsahu, hendaklah kamu sapuh kepala kamu. Bi tu dia ada huruf ba tu, maka ianya memberi satu pemahaman yang berbeza di kalangan para fuqaha. Sebagaimana contoh yang kita biasa dengarnya kalau kita Syafi'i ini, perkataan biru'usikum tu pada pandangan mazhab Syafi'i ianya mengatakan memadai. Sekiranya wamsahu disapu tu sebahagian daripada kepala. Sebahagian daripada kepala. Namun ada pandangan mazhab yang lain, Hanafi mengatakan hendaklah sapu keseluruhan kepada. Biru'usikum makna sapu seluruh pada kepala. Kita ambil semaya tu. Kita ambil semaya tu makna kita kecek tajuk wuduk ni. Itu pun wuduk ni ibadah lah. Dalam bab ibadah. Perbezaan pandangan disebabkan oleh pemahaman tentang penggunaan perkataan je. Bahasa lah tu. Pada sudut bahasa. Al-Fadhil Ustaz Sata lebih tahulah. Dia kaji tentang bahasa Arab ni. Jadi maknanya ini satu contoh. Lain. Kalau kita kecek luar sikit daripada ibadah, perkataan kita ambil perkataan yang kita biasa orang mahkamah sebut ni. Al-mutallaqat yatarabbasna bi anfusihim thalathata quru. Bagi perempuan-perempuan yang diceraikan, maka mereka ini akan suci ataupun yatarabbasna, habis edah lah. Setelah 3 kali quru. 3 kali quru. Perkataan quru tu mempunyai pemahaman yang berbeza, tafsiran yang berbeza. Maknanya kalau makna quru ni makna kita merujuk pada tempoh. Tempoh tu lagu mana? Mengikut pandangan Syafi'i, ianya 3 kali merujuk pada 3 kali suci. Edah yang perempuan yang diceraikan ni, ianya akan habis edah setelah 3 kali suci. Tu daripada haid. Tetapi pandangan Hanafi mazhab pula mengatakan al-mutallab, perempuan yang ceraikan ini ianya maknanya habis edah setelah 3 kali haid. 3 kali haid yang ketiga dia baru habis edah dia. Haid. Maknanya lebih awal lah. Kuruk, perkataan kuruk ni mempunyai pemahaman yang lebih awal. Lebih awal, sebab dia 3 kali haid. Lebih awal. Dia lebih awal lah. Kalau waktu 3 kali suci daripada haid tu. Betul. Dia cuci lepas pada haid cuci okey, betul. Jadi kalau kita tengok pada sudut demikian dan pada sudut fiqh yang begitu luas, penggunaan dia memang ianya memberi satu keanjalan lah, fleksibel. Hukum keluasan hukum Islam tu. Hamba nak sebut lebih luas lagi ginilah. Kalau kita kebetulan kita duduk dalam bidang kehakiman ni. Dalam bidang kehakiman. Kalau fiqh tu terlalu
sifat dia terlalu sepik, Rigid. sebenarnya kalau rigid, rigid, tak ada orang ikhtilaf, maka sudah semestinya Islam tu dilihat sebagai tidak meraihkan perkembangan zaman. Tidak meraihkan perkembangan zaman. Dah jadi statik kan? Statik lah. Jadi ni saya jawab, nak boleh jawab Ustaz Amir jawab lalu. Ikhtilaf tu rahmat. Hamba baru nak jawab bahawa keanjalan fiqh ni memberi ruang kepada kita meraihkan perkembangan zaman. Kalau kita bahasa Arab kan, taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amkan wal amkinah. Dia perubahan hak hukum ni ianya meraihkan perubahan pada sudut masa dan juga bertempat. Orang nikah. Asas pada nikah ni kena ada wali. Asas nikah, rukun syarat nikah kena ada wali. Pada sudutnya asasnya kalau bapa, kalau tak ada bapa jatuh datuk adik-beradik lelaki. Asalnya gitu. Tetapi ada kelonggaran, boleh nikah menggunakan wali hakim. Ada syarat-syarat dia. Syarat dia. Antara syarat dia, ni bocor kan ni. Sekiranya wali berada daripada 2 marhalah. Jauh. 2 marhalah. Jadi asas ni lah. Orang duk manggil. Kalau orang duk guna. Maknanya kan ni lah. Maknanya kalau duk orang pasir mah pergi gua Musai boleh lah. Minta maaf tak boleh. Tak lepas tu tak boleh. Dia kena negeri lain. Jadi wali hakim tu wali hakim negeri lain. Tak boleh lah negeri hakim wali sama. 2 marhalah. 2 marhalah. Kena tafsir lagi tu. Kena detail lagi. Nama lagi dua. Wali hakim pun tengok juga jadi senarai wali tu. Ada tauliahnya. Dia jadi pakat ngaku jadi wali hakim nyanyo. Nyanyo lah. Nikah sedikit banyak lah. Jadi gitulah. Nak sebutnya kalau lah itulah pada sudut nikah kahwin yang asasnya adalah asasnya agama, maka masih ada kelunturan. Kelunturan lagi bagi tujuan untuk dilaksanakan. Dengan syarat-syarat yang khusus lah. Bukan mudah bukan semudah yang kita jangka. Tak boleh pakai kahwin ni duduk sini. Wali hakim duduk di Thailand tak boleh. Dia pakai online, wali hakim duduk jauh. Majlis tempat jauh tak boleh. Jangan mudah gitu pula. Tu jadi mudah doa. Jangan. Jadi ada syarat-syarat dan rukun-rukun dia yang patut dipenuhi. Boleh berhenti situ dia kah? Tajuk ibadah sikit lah. Banyak lagi tapi boleh situ dia. Beres. Okey, comel. Bermakna dalam hukum muamalat, maknanya fiqh ni ialah muamalat lah banyaknya kan. Selain daripada ibadat yang khusus. Tadi ada juga hukum-hukum muamalat yang ada keanjalannya, ada fleksibelnya disebabkan oleh pemahaman tadi yang Dr. Wei kata tadi, contoh macam kuru, macam lamastum yang jadi perbalahan, yang jadi perselisihan iaitu ambil semaya, batalnya wuduk di antara lelaki dengan perempuan. Ada yang mengatakan batal sebab lamastum tu macam Imam Syafi'i dia kata batal sebab lamastum bermaksud sentuh. Tapi mazhab lain kata lamastum tu bersetubuh. Selagi tak bersetubuh, sentuh tak apa. Dan ada yang ambil yang faham daripada lamastum tu setuh menyentuh. Mustah aku setuh sehingga naiknya syahwat. Maka batal. Kalau seorang dah setuh tak batal. Jadi itu memberi keringanan supaya ada masa mungkin kita ikut mazhab yang yang tadi dah. Macam orang pergi Mekah. Orang pergi Mekah, dia ambil dia kena ambil pakai pandangan yang mengatakan lelaki puan bila ada wuduk tak sentuh tidak batal sebab di sana dengan suasana yang sebegitu. Okey, itu di antara rahmat yang kita dapat daripada perselisihan. Tetapi ada juga orang yang mengambil peluang bila mengatakan rahmat perselisihan ni rahmat. Maka dia saja mencari benda-benda yang khilaf untuk di-highlightkan. Ada orang macam Lon ni lah, ada benda yang dia cari saja je untuk kepentingan diri dia, untuk dia nak glamour. Kalau dia royak benda supaya kita royak ni jadi tak glamour. Kata orang tahu belakang dah, kata dah. Jadi dia akan cuba royak benda-benda yang tu menimbulkan kontroversi. Ikhtilaf ini juga boleh kita kata menimbulkan
Kontroversi. Jadi yang kontroversi itulah yang duduk bawa ke hulu ke hilir dalam ceramah ustaz-ustaz ramai juga ustaz-ustaz yang dia saja bawa isu-isu yang kontroversi untuk nak menaikkan nama dia, untuk nak meramalkan penonton dia, nak dalam medan sosial ni, dalam media sosial ni saja ya nak cari glamour dengan membawa benda-benda yang kontroversi itu. Jadi kalaulah gitu dia tidak membawa kepada rahmat, tetapi dia membawa kepada bala lah. Dia membawa kepada bala yang besar. Akhirnya orang awam pun jadi keliru. Dan ada juga yang mengatakan tak boleh royak barang khilaf. Ada juga kita gitu. Kalau kita mengajar di kampung-kampung, mengajar di atas balasah, mengajar di surah-surah ataupun mengajar secara umum online gini, tak boleh cerita hal khilaf. Sebab apa dia kata kalau cerita hal khilaf, orang jadi keliru. Nak turut orang mana, nak ikut orang mana. Hak ni kata boleh, hak tu kata tak boleh. Macam tadi saya ada tadi petang tadi ada seorang sahabat saya, dia mesej ke saya, dia kata bab semaya jamuk. Semaya jamuk ni lah. Semaya jamuk ni dia kata kalau dia musafir, katalah dia daripada Kuala Lumpur dia balik. Dia mari ke Kelantan ni, dia memang berniat dah nak duduk seminggu. Dia kata dah nak duduk seminggu di Kelantan ni. Adakah dia sampai-sampai di Kelantan tu dia boleh jamuk lagi solat dia, ataupun dia boleh jamuk sekat 3 hari je, ataupun dia boleh jamuk sekali sampai 7 hari. Dia beri soalan tu 3. Dia pilih answer saya jawab. Soalan tu dia beri 3 tu. Adakah sampai sini dah dia niat nak duduk seminggu, adakah bila sampai sini habislah tak boleh jamuk dah, dalam perjalanan saja boleh jamuk. Ataupun dia kata boleh sekat 3 hari. Ataupun dia kata boleh sampai seminggu sampai dia balik. Saya kata tiga-tiga tu boleh berlaku. Ada pandangannya. Ada pandangannya yang kata walaupun mu nak duduk sini seminggu, maka mu dianggap sebagai masih lagi dianggap sebagai musafir. Maka mu boleh jamuk. Tetapi ada juga yang kata boleh jamuk tapi tak boleh qasar sebab mu sudah tidak musafir, mu sudah bermukim. Mu tak pergi mana-mana dah, tapi mu duduk seminggu tapi dalam edah musafir lagi. Tapi sebab tidak musafir duduk di tempat, maka boleh jamuk saja, tak boleh qasar. Ada satu pandangan gitu saya jawablah. Ada lagi kata ada orang lagi tak boleh. Bila sampai sini dah mu niat kalau mu nak mari 3 hari ataupun tak tahu nak klik bila, boleh. Tapi bila dah mu tahu dah siap-siap dah seminggu nak duduk sini, maka tak boleh dah jamuk. Kena semaya seperti biasa. Ada juga kata boleh sekat 3 hari. Ada kata boleh sekat 3 hari. Jadi maka kata pilihlah mana keperluan. Kita perlu hak mana. Kita dalam suasana kita ni tak serupa. Ada orang walaupun dia duduk sini nak seminggu, dia duduk di tempat yang kurang selesa. Maka membolehkan dia untuk jamuk. Sebab konsep jamuk dan qasar ini ialah untuk memberi keringanan, rukhsah kepada orang-orang yang susah nak. Jadi tidak terikat sangat dengan kaedah masa, kaedah jarak, kaedah apa tu. Sebab gitulah saya jawab dia. Jadi dia pun puas hati, dia kata maknanya mudah benarlah jamuk qasar ni. Kata bukan mudah, betul lah dia memudahkan. Tapi janganlah siapa kita memudah-mudahkan. Hak mudah kalau kita memudah-mudahkan dia tak betul lah. Tapi kita ambil sekadar yang kita perlu. Kita rasa perlu jamuk, maka kita jamuk lah. Kalau kita rasa tak perlu, dah jamuk, mungkin relax dah kita, maka tak perlu jamuk lagi. Gitulah saya jawab. Jadi Ustaz Sata, nak tanya? Ya. Saya tanya moderator. Kalau Ustaz kata orang Tino, dia pengantin Tino. Dia duduk dengan mak anda ni, dia make up, dia berapa macam-macam lah muka dia tu. Jadi dia nak bersanding. Dia make up tawar lagi pukul 11 ko, pukul 12 ko, lepas tu masuk Zuhur. Lepas tu panjang lagi tu nak bergambar, nak berapa macam-macam tu. Lepas tu siapa langgar kasar. Siapa langgar kasar. Jadi ada dia orang pengantin ni dia guna hujah. Dia tak semaya Zuhur kau berapa tu dah. Pasal dia guna kaedah tadi lah jamuk. Guna masyakkah. Masyakkah. Kata susah sangat ni dia kata. Ya. Padahal kita tahu dia saya kau make up dia ya. Tapi pandai dia tu, dia bawa jadi dia ke jamuk takhir lah. Jamuk takhir mungkin masuk ngorek.
ngorek pukul 7, pukul ni dah boleh semaya lagi. Tu minta respon tu. Mudah-mudah kau masuk dalam kategori apa tu. Dr. Kalau bagi saya dia satu apa nama ni rukhsah ni pun ada yang syar'i dan rukhsah yang tidak syar'i lah. Sebab tu kalau kita tengok bab jamak qasar tu kan dia kata musafir pun untuk tujuan yang syar'i, tujuan yang dibenarkan oleh syarak. Kalau tujuan yang tidak dibenarkan nak pergi curi, nak pergi ngopok. Tak, kita duduk Kelantan nak pergi ngopok Kuala Lumpur, maka tak boleh nak jamak, tak boleh nak qasar lah. Memanglah buat ngopok payah pun tak dah. Dia tu dah. Jadi tapi itulah nak ayatnya tujuan. Begitu juga dengan tadi, kalau hanya tujuannya nak jaga makeup dia ke apa, rasanya belum sampai ke tahap syar'i lah dia nak jamak qasar tu mungkin ruangnya sangat sempit lah, sikit sangat lah. Kena mikir lagi lah. Kena mikir lagi. Okey. Ustaz Yusri kita pun tak ada dah ni, tahu pahaman dah ni, guys dah. Kalau boleh Ustaz Amir cerita sikit lagi mengenai apa kita kata rahmat dalam berikhtilaf ni. Kalau ada soal 2 poin ni. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bila sebut khilaf ni atau ikhtilaf ni dalam masyarakat kita lah, kita balik pada real lah. Kita balik pada realiti yang berlaku dalam di Nusantara kita lah, Nusantara Melayu ni. Khususnya di Malaysia. Baik, jadi sebenarnya benda hak kita duduk, hak orang duduk khilaf, duduk baluh ikhtilaf tu benda sama je. Benda sama. Contoh hamba sebut dah. Baca Yasin malam Jumaat. Yasin malam Jumaat. Lepas tu bak tahlil. Lepas tu gapo lagi? Talqin. Talqin. Lepas tu gapo lagi? Baca doa kuat. Baca doa kuat. Sore baca doa, lepas tu orang lain amin. Di masjid dah. Lepas tu berzikir kuat. Jadi barang ni barang orang kata kita tak beranak tu, isu ni ada dah. Ya. Timbul dah isu ni. Jadi ada sama isu ni. Baik. Jadi sebenarnya isu ni dia tidak besar isu ni kalau kita dapat tangan ni dengan ikhtilaf yang baik. Sebab benda ni benda hak sebelum lahir lagi, kita sebelum lahir tu ada dah. Dia panggil gapo? Dia panggil kaum dah. Kaum muda, kaum tua. Kaum muda, kaum tua. Jadi kaum tua ni orang ngaji dah, orang hak ngaji Mekah dulu dah. Ngaji lama Mekah dulu. 30 tahun, 40 tahun. Lepas tu dia balik buka pondok. Lepas tu duduk mengajar. Duduk mengajar kitab-kitab kuning dan sebagainya. Duduk mengajar kitab Torah, kitab kuning. Jadi dia mari daripada situ lah. Hak timbul, hak duduk baca Yasin, hak duduk tahlil dan sebagainya ni. Daripada situ lah. Lepas tu, dalam masa yang sama pun ada kaum muda pun tak. Ada kaum muda. Kaum muda ni dia biasanya dia mengaji ala ke mana? Pakistan, dia mengaji ala ke mana? Apa ni? Mekah juga. Arab Saudi lah. Mekah juga. Arab Saudi. Mekah Arab Saudi juga. Mekah lah. Mari Mekah lah. Jadi dia berpegang kepada benda tu Nabi tak buat. Jadi benda tu Nabi tak buat. Jadi bila Nabi tak buat, dia jadi bid'ah. Jadi di situlah bermulanya panggil khilaf lah. Khilaf siapa? Bukan khilaf dah jadi rahmat dah, tidak dah. Dia jadi rahmat di situ. Dia jadi macam bala dah pula. Mu kata kaku, aku kata kamu. Jadi siapa satu peringkat orang hak melampau ni, dia kata hak ni sesat. Hak ni dia siapa satu peringkat lebih teruk lagi siapa kafir dan sebagainya. Jadi patut benda ni kalau kita faham sungguh khilaf ni, adab khilaf ni, benda tu tak berlaku. Kita berlapis dada lah. Kita berlapis dada. Mana merasa nak buat mungkin benda tu khilaf ya. Dia berasa nak baca Yasin, baca lah. Kita tak si baca Yasin, kita sekata dah ke dia.
Lepas tu hok baca Yasin pula ni ada kata orang tak baca Yasin itu Wahabi lah begitu begini. Apa dah? Supaya tahlil. Orang hok tak setuju dengan tahlil. Jadi tak tahlil dia tak buat tahlil. Janganlah orang buat tahlil tu dah kata orang hok tak buat tahlil ni Wahabi. Ni benda jadi duduk balah. Cuba kata pakak berapa dada. Jadi tak akan timbul perbalahan. Benda ni benda khilaf pokok mana pun. Siapa khidmat pun lagi mana Malaysia ni ada, lagi tidak khidmat, benda ni akan pakok khidmat, pakok khidmat. Baik. Itu so. Yang keduanya dia apa ni, kita ni dia ada apa ni, khilaf ni kita ada 4 sumber dari Islam ni dah. Ada sumber dari Islam, ada 4 Quran, hadis, patu ijma' ulama qiyas. 4 ni ulama tak bertikadah ni sumber perundangan dari Islam ni. Jadi untuk nak pergi pada ibadat ko, nak pergi pada pemerintahan negara ko, nak pergi pada ekonomi ko dan sebagainya, dia 4 ni dia tak tinggal dah. Mana dia ittifaq dah. Ijma' kalangan ulama tak tinggal. Ada pun 3-4 perkara lagi dah, contohnya apa, masalah umur salah ada, istihsan, uruf, tu benda tu khilaf lagi tu. Ataupun amalan ahli Madinah, tu hak khilaf, hak ni hak 4 tu apa ni, Quran, hadis, ijma', qiyas tu memang tak boleh nak bertikadah. Jadi hak ni dia khilaf. Lain-lain lagi hak selebihnya. Jadi bila sebut khilaf tu mana dia ada ruang lagi, boleh lagi lah. Jadi kita kena berapa dada lah, dia ada ruang lagi. Contoh amalan ahli Madinah, dia khilaf. Jadi macam kita kalau kata ada amalan ahli Madinah, kita nak amal tempat kita secara individu, dan ada atau orang-orang hak bersetuju nak buat, selagi tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, kita boleh buat, tak ada masalah. Jadi bagi hangpa hak ni sebenarnya tak besar sebenarnya. Hak khilaf bab ni tak besar, tapi diperbesarkan. Tak besar. Dia tidak sampai bawa pada sesak, patu dan sebagainya. Hak besar lah ni, hak khilaf kita lah ni, hak bahaya lah ni, khilaf dalam politik, hak besar lah. Khilaf dalam bab politik. Ni hak besar. Hak sama tak takut tu. Tapi hak dalam bab politik ni. Dalam bab politik ni, siapa ta'assub kepada individu sehingga bawa kepada kafir mengeluarkan kawan ni daripada Islam dan sebagainya. Hak ni hak kita bimbang, hak kita takut. Dan hak ni hak dah besar dah ni, hak dah berlaku dalam masyarakat kita. Tapi macam ada sebuah parti Islam, mula sebutlah nama. Parti Islam. Bila sebut Islam ni, kita tahu dah Islam ni dia tidak mari memperjuangkan bangsa. Dia tak perjuangkan bangsa. Salah kalau dia perjuangkan bangsa. Tapi tiba-tiba parti Islam bawa Islam secara umum ni, tidak mengenal bang Islam, tidak ajar fanatik pada bangsa dan sebagainya. Tiba-tiba parti Islam ni dia bawa, dia pergi bergabung, pergi bersekongkol dengan parti bawa semangat perkauman. Ni bagi hamba, kalau kita khilaf, kalau ikhtilaf, siapa peringkat cuma jangan siapa peringkat akad tangan, pembunuhan dan sebagainya, sudah hak khilaf. Tapi kalau kata kamu, kita masih lagi dibenarkan, masih lagi dibolehkan. Jangan peringkat siapa jadi sebuah khawarij, sudahlah. Gitu. Okey, wallahu a'lam. Daripada hamba tu. Okey, terima kasih Ustaz Amir. Bagi maknanya sekarang ni kita dah nampak di mana rahmatnya, di mana balanya. Kalau kata Ustaz Amir tadi, kalau berkhilaf dalam bab politik ni mungkin membawa kepada bala. Tetapi juga kalau kita kiaskan dengan perselisihan di antara dalam bab fiqh,
dia tidak sampai membunuh macam Ustaz Amir kata, Betul. maka boleh juga berkhilaf dalam politik. Berkhilaf dalam politik ni juga mungkin menjadi satu rahmat kepada rakyat. Mungkin boleh jadi satu rahmat kepada rakyat sebab dia memberi tawaran-tawaran yang berbeza. Contohnya satu parti parti A dia memberi tawaran gini. Parti B pula memberi tawaran gini. Parti C pula memberi tawaran gini. Maka rakyat boleh pilih tawaran manakah yang dia perlukan. Bermakna itu juga menjadi rahmat kepada rakyat. Kalaulah satu parti lagi bahaya daripada lagi bahaya satu parti saja. 90 tahun mereka so parti itu ya. Maka so parti itu buat apa saja dia nak suka, apa saja dia nak buat sebab tidak ada parti-parti lain yang boleh memberi tawaran yang hebat seperti dia. Jadi sekarang ni bagi saya rasa satu yang sangat bagus dalam politik kita, politik negara kita contohnya, ada banyak parti yang kuat belakang. Tidak ada satu parti yang boleh hidup bersendirian. Dia perlu bergabung dengan orang tu, parti ni perlu gabung dengan orang ni, gabung dengan orang ni. Tak kira lah dia penggabungan dia tu betul atau tak betul tu, mungkin pada pandangan kita tak betul, tapi kepada pandangan dia betul. Jadi tetapi dia memberi pilihan kepada rakyat, memberi ruang kepada rakyat untuk pilih yang mana yang rakyat rasa lebih baik, lebih selamat dan lebih dia boleh menjamin keselesaan hidup dia. Jadi tu rasanya tidak lebih kurang lah. Maknanya khilaf yang kita kata tadi, kalau dalam akidah ada khilafnya dari segi yang furuk-furuknya dari ibadah. Bahkan di antara 4 imam mazhab besar ni pun padahal dia guru atas guru je sebenarnya. Imam Syafi'i guru dengan Imam Malik, tetapi berkhilaf di antara dia. Itu ya timbulnya mazhab Syafi'i tidak Imam Syafi'i ni tidak pergi ke jadi mazhab Imam Malik tak. Dia buat mazhab dia sendiri sebab ada khilaf-khilaf yang dia tidak setuju dengan pandangan tok guru dia. Tetapi dia bukanlah membawa kepada bala, tapi dia memberi rahmat kepada kita semua. Mana kita ada pilihan. Tu dari satu persepsi sebagaimana yang Ustaz Amir katalah, sebagaimana yang Dr. Wei kata tadi tu. Kita melihat dari segi tu, dari segi fleksibelnya. Maknanya dalam politik pun dia boleh berkhilaf, tidak ada masalah. Sebagaimana yang khilaf dalam bab talqin, bab apa tadi tu dah. Cuma yang menjadi pergaduhan sekarang ni saya rasa ialah untuk nak mengurus perkhilafan itu. Yang perlu pentingnya kita tak boleh nak sekat orang khilaf. Tak boleh nak sekat. Dan mau nak beri pandangan gitu. Kita bebas memberi pandangan, bebas memberi apa mana dia akan berlaku khilaf. Tetapi khilaf itu perlu diurus dengan baik. Diurus dengan baik. Kalau boleh Dr. Wei kita alih sikit, kalau boleh kita pergi kepada pengurusan ikhtilaf ni. Kalau ada poin-poin dia. Dia boleh silakan. Okey, dekat penutup ni tapi tak apalah. Kita satu slot ni. Saya tengok gini, saya apabila kita belik buku lah, tengok buku daripada Fiqh Aulawiyat daripada Yusuf Al-Qaradawi ni. Saya berminat pada sudut dia membicarakan keutamaan. Kalau kita kecek dalam bab ibadah, dalam bab ibadah, maka dalam ni pun rupa-rupanya dalam persoalan di manakah ibadah yang patut diutamakan. Rupa-rupanya ada khilaf dah. Kalau Ustaz Amir nak kait berkaitan dengan suasana semasa, berkaitan dengan tahlil sebagainya, kalau kita tengok sini betul. Kita tengok kalau kita relate dengan kehidupan kita sebenar, kita boleh pilih. Tengok ada pandangan golongan pertama, dia kata antara ibadah yang paling utama, dia kata antaranya pandangan kata ibadat tu adalah perkara yang paling berat nak laksanakan. Ada pandangan lagu tu. Mana dia lawan dengan hawa nafsu, sanggup bangun tengah malas, contohnya lagu tu. Untuk ibadat sepatutnya diutamakan bagi pandangan dia. Ada pandangan kedua, mereka lah, ada pandangan kedua kata ibadah yang menolak sebagai bentuk berlawan dengan aspek yang kepentingan dunia. Berlawan ke kepentingan dunia. Dia betul-betul jaga hati dia je. Ada juga ada pandangan ibadat yang paling diutamakan. Manakala yang ketiga adalah dikata ibadat yang mana ianya lebih banyak memberi manfaat kepada manusia. Dan sebenarnya kalau kita nak relate dengan kenapa kita perlu ikhtilaf, kalau kita sama-sama ikhtilaf, saya mencarakanlah supaya kita tengok yang ketiga ni. Kalau kita buat ambil tindakan sesuatu pandangan,
Tapi kalau pandangan itu bawa mudarat lebih banyak daripada bawa manfaat, maka ini dikira sebagai satu pandangan yang tak bawa rahmat. Jadi kalau kita biarlah kita ambil pandangan, kalau kita kalau beribadat situ, tapi dalam aspek apa-apa pandangan pendirian, biarlah pendirian kita tu boleh bawa kepada manfaat ramai. Manfaat ramai orang. Jadi takutnya kita beri pandangan, tapi pandangan tersebut bawa pada pecah belah. Tak ada guna. Tak ada guna. Kita ni ada satu asas. Islam ni bagi pada satu asas. Asas dia la tajtami'u ummati 'ala dhalalati. Asas dia dalam hukum ni, dekat dalam pendirian kita ni, umat Islam ni tidak akan berpakat dalam perkara yang dhalalah, dalam perkara kesesatan. Jadi senang je. Kalau kita bahas atas dasar ilmu, atas letak ilmu depan, hatu burhanakum in kuntum sadiqin, kita pakai ayat tu, kita nak khilaf sama-sama nak bahas ni, maka kita tengok adakah kita ni berjuang atas dasar dalalah ke, atas dasar kebenaran atau keadilan. Situ dulu. Kalau kita pakai jual atas dasar Rasulullah tu betul. Macam mana Rasulullah tak betul apabila dah Rasulullah tu hari-hari lah. Agak tu hari-hari lah. Tak usah bahas lah tajuk. Nampak gitu tak? Dari mana dia bagi pandangan saya lah. Pada sudut ni umat kita ni perlu disedarkan. Kalau kita nak ikhtilah, nak khilaf, biarlah khilaf atas dasar perjuangan hak sebenar dan memberi manfaat kepada ramai. Kalau kita nak bahas benda hak bawa pada kita sendiri pecah belah sama kita, dalam kapal pun pecah belah, hak tu tuduh hak tu fitnah hak tu, maka ini bawa kepada pecah belah yang tidak datang pada rahmat sebagaimana yang kita hasrat dengan pada perbincangan kita ni. Gitulah cara konsepnya dalam aspek pendirian kita bab khilaf ni. Gitulah Ustaz Sata. Ya. Okey, terima kasih. Maknanya supaya orang duk khilaf bab royalty lah. Royalty tu duk khilaf lagi. Mu kata luar kawasan lah, hok ni kata dalam kawasan lah. Bui je lah. Yo, duk khilaf apa? Dok, moga orang duk khilaf apanya. Benda-benda gini yang tidak membawa kepada rahmat. Khilaf benda lagu tu ni. Tapi kalau khilaf untuk mencari, kita kata tadi macam ada kata-kata bab tahlil, tak tahlil tu biar jelas sebenarnya. Benda tu boleh jelas pun kalau kita tidak ada kepada taksub. Sama jugalah orang-orang yang duduk balas bab tahlil, bab kunut, bab gapo ni. Mereka taksub sebenarnya. Orang yang tidak taksub dia tidak balas pun. Sebab benda tu selesai lama dah. Selesai lama dah. Hak kata boleh ada hujah dia. Hak kata tak boleh ada hujah dia. Maka kita pilihlah, kita rasa hujah mana yang kuat. Tapi kita nak rasa tu dia tak boleh rasa, kita kena belajarlah. Kita kena kita tanya, hak kata boleh tu kok mana yang kata boleh? Tak. Hak kata tak boleh pula, kok mana yang kata tak boleh? Maka kita bila kita tanya dua-dua tu, mesti ada hujah yang lebih kuat dan ada hujah yang agak lemah. Maka kita ambil lah hujah yang kuat tadi. Tanpa kita ada rasa taksub dengan tok guru kita. Walaupun tok guru kita kata, tapi kalau hujahnya lemah, maka kita kena reject lah. Bukan reject tok guru, tapi reject pandangan itu. Sebagaimana Imam Syafi'i banyak dia reject pandangan daripada Imam Malik. Tok guru dia tidak reject Imam Malik, tapi dia reject pandangan-pandangan sebab dia jumpa pandangan yang lebih gagah, lebih kuat. Jadi gitulah, begitu juga dengan Imam Ahmad Hanbal. Dia ni bertali belaka, hampir sesama belaka, tapi mereka berbeza pandangan tanpa mereka menolak orang tu, tapi mereka menolak pandangannya sahaja. Dan mereka masih lagi menghormati. Sebagaimana kita dalam politik kita juga, kita boleh tolak pandangan parti A, parti B. Kita rasa parti kita sebab kita duduk di parti kita, maka kita rasa parti kita lah yang betul. Tetapi tidak semestinya, ada juga mungkin parti kita yang tak betul, parti lain yang lebih betul dari satu sudut yang lain. Jadi maka kita kena tadilah pandai menguruskan perkhilafan itu, perselisihan itu, baru dia tidak. Tapi kalau kita bertaksub dengan ketua kita, ketua kita kata apa betul tak ke? Ketua orang lain kata memang tak betul. Jadi itu jadi masalah lah. Jadi masalah. Maknanya kena berlapang dada. Ada benda yang kita betul, ada benda yang orang lain betul juga. Kadang-kadang dua-dua betul yang kita tak tahu mana satu lebih betul. Maka
tak perlu balah lah. Tak perlu balah. Hak kita bimbangnya, hak kita pegang pun salah, hak orang lain pegang pun salah, duk balah sama-sama salah. Maka tak akan berjumpa kebenarannya. Jadi kita rasa masa kita dah cukup Betul. sebentar sangat ini. Sebentar sangat. Banyak lagi benda yang kita nak kupas sebenarnya, tapi oleh kerana masa kita akan kita akan jumpa pula pada minggu depan insya-Allah. Insya-Allah. Tajuk yang lain, tajuk yang lebih menarik lagi dengan panel-panel yang lebih hebat lagi mungkin. Betul. Panel hok kita hari ni orang betul bawa ni hebat-hebat belakang dah. Tapi dia ada juga kita hebat ni antara kita pun ada hebat, ada lebih hebat dah. Dia lagi tu lah. Jadi kalau sama belakang tu melekat ni pun. Melekat ni dia sama, dia tu hebat dia macam istilahnya kalau bahasa kita macam robot lah. Dia lagi tu tak balah buat dia. Tak balah. Jaga neraka tak balah, jaga syurga. Deki. Tak deki tak apa. Kalau lagu tu kita rasa aman dunia kita rasa lah. Tetapi dia aman tetapi dia sepi. Kalau kita ni Tuhan buat kita ni lagu tu berlaku macam ayat Ustaz ayat surah Asy-Syura tadi dah. Manusia ni ummatan wahidah. Rasa sepi dunia ni tidak comel. Maksud kita tidak melihat keindahannya. Wah, duduk 3 tahun macam ada lelaki ini tak balah langsung. Puah tak balah langsung. Puah dia balah sudah. Hilah juga. Hilah sikit-sikit tu tengok sedap je dah. Jadi itulah kesimpulan yang kita boleh buatnya, khilaf ini kita tak boleh nak tolak tetapi kita perlu urus dia dengan baik supaya khilaf itu tidak menjadi bala, khilaf itu boleh menjadi rahmat dan memberi keindahan dalam kehidupan kita. Jadi terima kasih kepada Ustaz Amir, terima kasih kepada Dr. Wek kerana sudi bersama kita malam ni, dan insya-Allah kita jumpa lagi pada masa-masa yang lain. Dan kita harapkan perbincangan kita malam ni memberi hasil yang baik untuk kita lah. Kalau tak boleh ke orang lain pun dia boleh ke kita sendiri. Tak apa dah. InsyaAllah tak apa dah. Dan kita harapkan sahabat-sahabat kita pun mendapat sesuatu lah. Dan kalaulah perbincangan kita malam ni dapat sesuatu, maka kita sebar-sebarkanlah program ini kepada orang-orang lain juga supaya mereka juga mendapat manfaatnya daripada program ni. Jadi semoga program ni akan kita doakan semoga dianya terus berkembang lagi dan menjadi satu medium untuk mempercerdikkan umat. Umat jadi cerdik. Sebab ada sekumpulan manusia yang cuba memperbodohkan umat ini demi kepentingan dia. Dia nak naik, dia bodoh orang habis. Jadi kita nak mempercerdikkan, memperbijakkan umat ini insya-Allah. Jadi sekianlah dulu setakat tu. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا إنا نعوذ بك من هذا الوباء ومن كل مرض وسقم وبلاء اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر وغنى ليس بعده فقر وأمنا ليس بعده خوف وسعادة ليس بعدها شقاء اللهم إنا نعوذ بعظمتك من الأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير